Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menghadiri kelas sejarah online. Baik, pada hari ini saya akan terangkan satu tajuk baru, iaitu bab 5, Kesultanan Melayu Melaka. Tajuk Kesultanan Melayu Melaka ini berbeza sedikit daripada bab 1 hingga bab 4, yang mana bab 1 hingga bab 4 menyentuh tentang kerajaan alam Melayu di Asia Tenggara. Jadi pada hari ini saya akan fokuskan sebuah kerajaan di tanah Melayu, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Apakah yang anda akan pelajari? Yang pertama, anda akan dapat menceritakan tentang pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, kemahiran pemikiran sejarah yang anda dapati ialah memahami kronologi bagaimana pengasasan dan perkembangan Kesultanan Melayu Melaka berlaku. Sebelum kita pergi ke topik yang seterusnya, saya ingin terangkan kenapa tajuk Kesultanan Melayu Melaka ini penting. Hal ini kerana Kesultanan Melayu Melaka merupakan satu asas kepada sistem pemerintahan yang kita ada sekarang. Baik, sebelum kita pergi kepada pengasasan Kesultanan Melayu Melaka, kita tengok dahulu kedatangan para Meswara ke Melaka. Ini adalah kronologinya. Para Meswara merupakan seorang anak raja daripada kerajaan Palembang. Pada ketika itu, Palembang telah diserang oleh sebuah kerajaan yang bernama Majapahit. Para Meswara dan pengikutnya terpaksa berundur ke Temasek. Kenapa Temasek? Temasek merupakan salah sebuah bekas jajahan takluk bagi kerajaan Palembang. Apabila para Meswara tiba di Temasek, Temasek diperintah oleh seorang wakil Siam, iaitu Temagi. Temagi ini nama orang. Jadi, apa yang para Meswara telah buat untuk memerintah Temasek? Baginda telah membunuh Temagi, iaitu pemerintah Siam. Kemudian Siam menuntut bela ke atas kematian Temagi, dan pada masa yang sama Majapahit menyerang Temasek. Hal ini menyebabkan para Meswara sekali lagi terpaksa melarikan diri ke Sungai Ujong dan Bertam menuju ke utara. Awak bayangkan Singapura, Johor dan juga Melaka. Dari Singapura, baginda lari ke Johor, dari Johor tiba ke Melaka. Kemudian, para Meswara tiba di sebuah perkampungan nelayan yang kecil. Kampung nelayan tersebut diduduki oleh orang tempatan dan mereka menjalankan aktiviti berjual beli dan juga perikanan. Baginda mendapati bahawa tempat tersebut strategik sebagai laluan kapal dagang dan mengambil keputusan untuk membuka Melaka sebagai sebuah pusat pemerintahan dan juga sebuah pelabuhan antarabangsa. Baik, kita pergi kepada faktor pemilihan lokasi yang strategik oleh para Meswara. Ini merupakan gambaran pelukis tentang para Meswara. Kita ada 4 faktor, iaitu yang pertama, laluan perdagangan. Yang kedua, kita ada bentuk muka bumi. Yang ketiga, benteng pertahanan. Dan yang keempat, terlindung dari angin monsun. Dan seterusnya, kita akan pergi kepada kesimpulan. Kita pergi kepada faktor yang pertama, iaitu faktor laluan perdagangan. Laluan perdagangan. Kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama, iaitu antara timur dengan barat. Dan kesannya membolehkan Melaka mengawal laluan kapal. Awak boleh tengok di bahagian peta ini. Ini adalah sebelah barat, yang merangkumi India, Arab dan Farsi. Ini adalah sebelah timur.
kita ada China, kita ada Jepun, Filipina dan sebagainya. Jadi, pedagang dari barat dengan timur tidak perlu bersusah payah. Contohnya dari barat hendak ke China, dari China hendak ke India, tak perlu. Sebab kita ada sebuah pelabuhan di Melaka, tengah-tengah. Jadi, pedagang dari India boleh dapatkan barangan daripada China di Melaka dan sebaliknya, pedagang dari China boleh dapatkan barangan daripada India di Melaka. Selain daripada itu juga kita ada pedagang-pedagang daripada kawasan sekitar. Kita ada Kepulauan Jawa, kita ada Kepulauan Sumatera. Jadi ini adalah sangat sesuai lah, sangat strategik. Melaka berada di tengah-tengah laluan perdagangan antarabangsa. Okey, yang kedua kita tengok kenapa para mesuara memilih Melaka sebagai sebuah pusat pemerintahan ataupun pelabuhan perdagangan. Yang kedua ialah tentang bentuk muka bumi Melaka itu sendiri. Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Jadi kawasan berbukit bukau ini sesuai dijadikan benteng pertahanan dan menjadi panduan kapal dagang. Ini adalah contoh gambaran lah. Pada zaman dahulu kita tidak ada signboard. Kita tidak ada papan. Papan penunjuk iaitu selamat datang ke Melaka. Tidak ada. Jadi kawasan berbukit bukau di Melaka ini menjadi panduan ataupun menjadi petanda kepada pedagang-pedagang yang melalui dan ingin pergi ke pelabuhan Melaka. Selain daripada itu juga, bukit ini boleh dijadikan sebagai kawasan pemantauan. Tempatkan askar di tempat yang paling tinggi. Jadi askar-askar ini boleh memantau ancaman lanun dan juga sebagainya. Yang ketiga, faktor pemilihan lokasi yang strategik oleh para mesuara ialah mengenai benteng pertahanan. Okey, di sini kita ada pokok bakau dan api-api yang terdapat di pesisiran pantai Melaka menjadikannya sebagai benteng pertahanan dan juga pelindung semula jadi. Jadi kesannya ialah Melaka sukar ditembus oleh musuh. Ini adalah pokok api-api, contohlah. Dan ini adalah pokok bakau. Macam mana awak nak kenal pokok bakau? Awak tengok akar dia yang banyak dan berselirat. Okey, jadi para mesuara tidak perlu bersusah payah untuk membina bentengnya sendiri. Dia dah ada benteng pertahanan semula jadi. Jadi kalau ada ancaman daripada musuh untuk masuk ke Melaka, menyerang Melaka, jadi susahlah. Mereka kena lepas dahulu pokok api dan juga pokok bakau. Selain itu juga, pokok bakau dan api-api ini boleh dijadikan sebagai jelangkap samar. Askar Melaka boleh berlindung dalam ni dan boleh melihat ancaman-ancaman yang datang. Yang seterusnya, kenapa para mesuara memilih Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan? Ini adalah faktor yang agak penting lah, iaitu terlindung daripada angin monsun. Okey. Muara sungai yang terletak di Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Kita ada dua jenis angin monsun, iaitu angin monsun timur laut yang datang daripada Laut Cina Selatan, dan kita ada angin monsun barat daya yang datang daripada Lautan Hindi. Okey. Jadi awak tengok Melaka ni berada di tengah-tengah. Dia terlindung ataupun dilindungi oleh Kepulauan Sumatera. Ini adalah Kepulauan Sumatera. Okey. Kemudian kita ada, ini adalah Kepulauan Sumatera. Kemudian kita ada kawasan pantai barat. Ini adalah kawasan pantai barat. Jadi Melaka duduk di tengah-tengah, dia selamat daripada angin monsun. Jadi pedagang-pedagang yang datang ni boleh berlabuh di Melaka dengan selamat. Okey. Jadi kawasan-kawasan yang sekitarnya Kepulauan Sumatera ni pun boleh datang ke Melaka pada bila-bila masa. Okey. Terakhir, kita pergi kepada kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan yang boleh kita tengok berdasarkan pemilihan lokasi yang strategik ini oleh para mesuara. Yang pertama ialah
Parameswara bertindak bijak memanfaatkan lokasi yang strategik dan alam semula jadi. Baginda tidak perlu bersusah payah untuk membina pertahanan yang sendiri. Okey, dia dah ada pokok bakau dan api-api. Okey, kawasan tersebut terselindung daripada angin monsun. Ada kawasan yang berbukit bukau untuk menjadi petanda dan sebagainya. Yang kedua, kita tengok kebijaksanaan Parameswara ini mendorong Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antara bangsa. Faktor-faktor pemilihan Parameswara tersebut memudahkan baginda lah untuk menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan antara bangsa. Bila baginda hanya perlu menumpukan kepada pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, kita dapat melihat bahawa pengasasan Melaka menunjukkan bahawa banyak manfaat yang diperoleh sekiranya kita menghargai alam sekitar untuk kesejahteraan hidup. Bukan pada zaman dahulu saja. Zaman sekarang pun sekiranya kita bijak untuk menghargai alam sekitar, maka alam sekitar ini akan memberi banyak faedah kepada kita. Buktinya kita boleh lihat bagaimana Parameswara bijak mengeksploitasi orang kata kelebihan-kelebihan alam sekitar yang ada pada ketika itu. Baik, jadi tamatlah tajuk kita 5.1 pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada masa yang akan datang untuk tajuk yang seterusnya, iaitu 5.2 kegemilangan Melaka, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. InsyaAllah sekiranya kita diberi peluang lagi. Saya ucapkan terima kasih kerana menghadiri kelas online sejarah pada hari ini, dan saya ucapkan juga selamat berpuasa dan selamat menjaga diri daripada wabak penyakit COVID-19. InsyaAllah semoga kita dapat berusaha ke arah yang lebih baiklah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.